rasanya bila kita bersama. Selamat pagi kepada anda semua yang ada di rumah ataupun yang dah sampai office. Hari ni kerja ke tidak? Yelah, mungkin ada yang kerja juga, Fiona. Ada yang mungkin kerja daripada rumah. Tapi apa pun tetap kena ingat kita masih lagi dalam fasa PKP yang dilanjutkan sampai 18 Februari ni. Kena patuh SOP, Fiona. Betul. Apa ni, face mask, hand sanitizer. Kalau nak pakai face shield macam kita pun boleh. Sebab boleh apa? juga. Sambil-sambil kita pakai face shield ni, kalau on the way nak pergi kerja, kita boleh menyanyi, Fiona. Dengar sendiri kat telinga ni. Bila bercakap tu dengar sendiri kat telinga. Salah satu kebaikan bila kita pakai face shield ya. Yalah, macam Afni cakap, bila kita sekarang ni dalam fasa PKP 2.0 ni, bagi anda semua kalau ada keperluan nak pergi kerja, kalau nak pergi beli barang dapur ke apa ke, pastikan anda semua patuhi SOP yang telah ditetapkan dan jangan lupa untuk scan MySejahtera setiap kali anda masuk ke premis-premis yang anda nak pergi. Betul. Dan hari ni kalau anda rasa macam saya punya TV kena conquer lah, anak Kenapa saya kena nak tengok TV, budak-budak anak tengok kat rumah. kartun kan. Yelah. Macam mana kita nak sambung tengok Borak Kopitiam ni? Senang saja kakak. Buka saja handphone dekat Facebook Borak Kopitiam, dekat situ lagi senang. Boleh tengok TV juga. bagi anak-anak tengok. Betul. Tapi tak apa. Sebenarnya hari ni topik yang kita nak bincangkan tu sebenarnya kejap lagi berkaitan dengan pembelajaran anak-anak. Jadi boleh ajak sama-sama duduk depan TV. Apa pun sekali lagi nak bagi tahu jugalah kalau mungkin yang terlepas pandang ataupun masih lagi belum tahu, kita dah diberi kelonggaran baru iaitu perkhidmatan cuci kereta, pasar malam dan juga gunting rambut. Dah dibenarkan, tapi tetap kita kena patuh SOP, tetap kita kena berjaga-jaga juga untuk keselamatan kita bersama. Kalau tak ada keperluan untuk berada dekat luar, kita duduk dekat rumah, Fina. Betul. Okey, baiklah. Untuk pembuka kita pada hari ini, apa kata kita sekarang ni update sedikitlah tentang nombor-nombor ataupun keadaan semasa bagi pandemik COVID-19 ni. Okey, setakat semalam ni menurut KKM kita telah mencatatkan 3,391 kes baharu dan jumlah kematian sebanyak 19. Kes sembuh baru 3,392. Tapi kalau kita tengok angka dia tu masih lagi dalam kadar yang membimbangkan kita semua. Jadi pecahan-pecahan ekor negeri pun ada dikongsikan juga kalau kita tengok dekat slide dekat TV sekarang ni. Jadi kita kena tengok, kita kena ambil tahu, kita kena berwaspada dekat situ dan kena berjaga-jaga juga macam kita beritahu tadi kan, patuh SOP yang telah disediakan. Okey. Dan ini antara kluster-kluster baharu yang telah dilaporkan. Untuk anda semua baca dengan lebih teliti, boleh pergi ke laman sesawang KKM ataupun Instagram. Dekat situ boleh nampaklah A to Z details dia. Dan ini adalah sasaran penerimaan suntikan vaksin yang telah diumumkan kepada orang ramai. Terdapat 3 fasa yang akan berlangsung. Yang pertamanya katanya kepada frontliners dan yang berkepentingan dululah untuk masa ini, macam contoh macam anggota polis, PDRM, rela, bomba, penyelamat dan juga angkatan tentera kita. Sasaran target 500,000 orang dan seterusnya akan pergi ke fasa 2 dan ke fasa 3. Jadi kita tengoklah term kita nanti sampai kat mana, Fiona. Okey, dan ini dia update yang terbaru, iaitu mutasi yang terbaru COVID-19 dikenali sebagai B117. Dikatakan terdapat sudah ada di negara kita, di mana dibawa oleh mereka yang pergi ke luar negara. Jadi bagi anda semua, ini adalah satu peringatan kepada anda semua bahawa kita memang masih belum menang dan mungkin keadaan sekarang ni tidak begitu baik, tapi bagi anda semua yang ada di rumah, jangan putus harapan. Kita harus sentiasa berwaspada dan berdoa agar keadaan akan bertambah baik pada jangka masa yang akan datang. Betul. Buat masa sekarang ni kalau boleh buat aktiviti dekat rumah jelah. Banyak sebenarnya aktiviti yang kita boleh lakukan kat rumah. Banyak juga yang kita dah kongsikan dekat Borak Kopitiam kan. Ada orang buat DIY, ada orang buat cat-cat, ada orang belajar resipi memasak, macam-macam boleh dan boleh kongsikan konten tu dekat social media juga. Tapi kita sering kali ada bagi tahu anda semua yang ada di rumah, kalau ada sebarang idea ataupun ada masalah apa ataupun sebarang topik yang ingin diutarakan kepada kita untuk kita sampaikan kepada lebih ramai orang, kita selalu sarankan anda untuk tulis dekat ruangan komen yang ada di bawah di Facebook Borak Kopitiam. Seperti mana yang minggu lepas saya nampak ada penonton kita yang bagi tahu kita untuk apa kata kita utarakan topik jom belajar tentang belajar online. Sebab sekarang ni saya percaya ini adalah antara salah satu topik yang cukup hangat, yang cukup ibu bapa dan pendidik bimbang tentang benda ni, sebab ini mungkin satu benda yang baru bagi
bagi semua orang. Betul, bukan setakat pendidik je Fiona. Sebenarnya yang saya pernah interview juga dengan ibu bapa pun ada juga yang mengalami kesukaran untuk orang cakap nak monitor lah anak-anak mereka ni dari segi pembelajaran digital ni ada cabaran dia tertentu, especially yang mungkin ibu bapa yang kena pergi bekerja dekat pejabat juga. Jadi tak ada orang nak monitor anaknya kan, nak buka tablet, buka laptop, kadang-kadang kalau tak monitor dia lebih ke game. Betul. Dia kena tengok sikit kalau nak bagi suruh belajar tu ni balik-balik kejap lagi kan tengok tengah buka game. Jadi hari ni kita sebenarnya pun nak berkongsi juga banyak benda yang menarik berkenaan dengan pembelajaran daripada rumah dan macam mana kita nak menambat hati anak-anak ni supaya lebih seronok dia belajar kat rumah tu Fiona. Dan anda mungkin merupakan ibu ataupun ayah yang mengalami situasi ini ataupun yang sedang berada dekat dalam situasi ini, mungkin boleh kongsikan pengalaman anda ataupun idea-idea, tips-tips anda praktikkan di kalau rumah. Ada tips sendiri lah, boleh kongsi dengan kita. Sebab macam Fiona sendiri, Fiona punya anak sulung pun belajar online dan memang tak boleh dinafikan Fiona mengalami kesukaran untuk bagi tahu anak Fiona untuk duduk belajar, tengok laptop tu. Sebab apa? Kita bukannya sentiasa akan ada masa duduk di depan tu untuk memantau anak-anak kita. Itu kalau yang mungkin untuk nak monitor anak-anak. Dari segi penggunaan teknologi tu pun kadang-kadang kita ni pun bukannya berapa tera sangat kan. Macam kita dulu pun masa belajar tak ada belajar gini. Betul. Jadi kita pun nak kena belajar juga ibu bapa macam mana kita nak gunakan platform social media ataupun platform digital ni untuk mendidik anak-anak kita juga dekat rumah supaya tak terlepas pembelajaran ni Fiona. Macam ada satu cerita ni kita nak kongsikan yang viral berlaku minggu ni Fiona. Inilah bila orang dah cakap pasal guru ni, bila dekat mana-mana pun tetap dia ada semangat untuk mendidik anak dia. Ada satu kes yang viral bila mana seorang guru yang dikuarantinkan, ni berkaitan dengan COVID tapi bila mana dalam pusat kuarantin tu dia masih lagi bersemangat Fiona nak ajar anak didik dia Fiona. Dia ajar online menggunakan komputer, kalau kita boleh tengok dekat gambar tu. Nampak walaupun dia sepatutnya berehat dalam tempoh kuarantin tapi dia tetap nak mendidik anak-anak murid dia Fiona. Dan cikgu tersebut namanya Cikgu Naimi Yusof, yang dikatakan beliau memang gigih lah mengajar anak muridnya secara atas talian dari pusat kuarantin di Kompleks Sukan Keningau, Sabah. Ada video dia ni. Ini dia video beliau sedang mengajar. Yang ketiga kesejahteraan sosial, yang keempat kecurangan hubungan luar. Nanti tengok slide yang dikeluarkan. Okey. So sebenarnya cikgu ni beberapa hari awal sampai di pusat kuarantin ni memang mengalami kesukaran untuk bernafas, simptom-simptom COVID-19 Simptom-simptom yang selalunya orang kena COVID lah. Tapi selepas beberapa hari apabila beliau rasa dah okey, dah boleh bercakap dan sebagainya, terus beliau bangkit untuk menjalankan tugas tanggungjawab beliau. Sebab apa? Bimbang anak-anak didiknya tidak dapat mengejar pembelajarannya. Betul. Kalau ada nama cikgu tu Fiona, kadang-kadang contohlah kalau kita pun zaman dulu kalau kita tak tahu apa-apa kita pergi rumah cikgu ketuk pintu, cikgu ajar. Sama juga macam ni semangatnya nak mendidik anak bangsa kita sendiri supaya tak terlepas pembelajaran. Ada satu lagi kisah juga. Cabaran ni untuk guru-guru yang bekerja daripada rumah ni Fiona. Dan sempat ditangkap oleh anaknya dan dimuat naik ke media sosial. Yang ini seorang ibu dan juga seorang cikgu. Betul. Yang memang kena jalankan dua tanggungjawab pada masa yang serentak. Kalau kita tengok, ini adalah video dan juga gambar yang dikongsikan oleh anaknya, dikenali sebagai yang cikgu ni dikenali sebagai Cikgu Rashidah. Okey. Ini dia. Beliau sedang, kenapa dekat tangan ada daun limau purut? Sebab sebenarnya Cikgu Rashidah ni on the way sibuk nak masak untuk family tengah dia. buat persiapan nak memasak lah. Tapi pada masa yang sama itu adalah waktu untuk mengajar anak muridnya. Betul. Jadi anaknya gelak sebab ibunya sedang pegang daun limau purut ketika tengah mengajar. Adalah resepinya nak masak tu kan. Tapi itulah tetap juga dia mengajar. Cikgu bahasa Inggeris tu kalau tak silap saya, tetap juga fokus untuk mendidik anak muridnya juga. Walaupun dalam pada masa tengah nak masak tu sempat juga tu boleh selang-seling lah. Ni kebiasaan baru kita kalau bekerja pada rumah gitu lah. Sambil-sambil kita tengah meeting kita boleh buat benda lain juga. Betul. Okey, apa kata sekarang kita saksikan satu video yang kita telah sediakan kepada anda semua, iaitu trivia aktiviti belajar online semasa PKP. Jom saksikan. Pembelajaran atas talian telah dipraktikkan di Malaysia sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu. Bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran atas talian kini merupakan satu keperluan. Dan sejak itu jugalah ibu bapa mengambil alih tugas guru untuk mengajar anak-anak di rumah. Cepat jawab. Tak. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa.
Esa. Pancasila satu yang Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang mana Esa? Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kabar usah sapu mano. Kita yang mau bermain Rafael, tanya setengah mati kita. Ambil kabar dulu. Mungkin ada ibu bapa yang tertekan dan ada juga yang telah bertukar menjadi singa. Namun, ada di antara tenaga pengajar mengambil inisiatif menjadikan pembelajaran atas talian ini dengan kaedah yang lebih menarik. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini. Saya mengajar bahasa Melayu. Tak buat kerja saya kepih, tekuk, patuh. Faham belakang? Harapan cikgu, semua hari ini sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Hari ini merupakan hari persekolahan kita untuk sesi 2000 Natal. Tular di media sosial, Cikgu Sherliza Ibrahim atau lebih mesra disapa Cikgu Zek Kirana membetulkan kesalahan ejaan perkataan bahasa Melayu yang kerap kita lakukan. Gigih kita ambil ni. Dia sebenarnya dalam bahasa Melayu bukan garfu, tapi garpu. Garpu. Gar apa? Garpu. Pandai. Jangan. Perkongsian video mengenai penggunaan tata bahasa yang betul dengan bersahaja itu menjadikan video Cikgu Zek menjadi menarik. Kalau nak tahu lebih, boleh cari media sosial Cikgu Zek Kirana ini. Terima kasih Cikgu. Baik cari kesalahan ejaan. Kesalahan dia adalah kerinting. Sepatutnya keriting tadi N. Susah sikit. Ayo. Okeylah, tu sikit VT dia. Banyak cabaran cikgu tu. Sambil nak bercakap, ada bunyi ayam berkokok kat belakang, Fiona. Sound effect katanya. Betul. Okeylah, baik. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana sebab apa selepas ini kami akan kembali dengan lebih banyak tips yang kami akan kongsikan bersama dengan anda. Betul, dan topik kita pembelajaran dari rumah. Kembali selepas ini, Program Kopitiam. Hafni di studio. Okey, baiklah bagi anda semua yang baru saja saksikan kami di sini, topik kami hari ini adalah jom belajar online di mana saya percaya ianya merupakan satu topik yang memang merunsingkan para ibu bapa serta pendidik di satu dunia lah sebenarnya. Yelah, nak memahamkan macam mana nak belajar online ni, kena pula kita ni tak apa-apa pandai nak buka internet tu, susah juga tau Fiona. Sebab dulu, time dulu kita mana ada nak belajar online segala bagai dan kita dah biasa berdepan dengan anak-anak murid dan kalau anak murid kita tak dengar cakap boleh hap rotan macam tu. Kalau sekarang ni macam mana cikgu nak hap? Macam ni kan. Mau tak dengar dia? Tekan padam dah tak nampak dah orang ni kat mana. Betul tak? Tapi itulah kalau kita nak mengimbau balik kenangan zaman-zaman kita dulu Fiona, kalau kita belajar sebenarnya salah satu kalau masa kecil-kecil dulu kan kita belajar melalui orang cakap dia ada interaktif dengan permainan, ada kadang-kadang kita tengok buku yang ada gambar-gambar, kadang-kadang kita main yang susun-susun huruf tu. Apa nama dia? Yang itu Saidina. Susun huruf tu kita belajar. Dia cakap Saidina, saya ingatkan yang baby tu. Apa? Oh tu baby kecil sangat. ABC ni dah besar, kita dah boleh buat ayat dah. Dah besar sikit. Lepas tu boleh juga kita sebenarnya pembelajaran, contohnya kita pembelajaran daripada kita menonton filem kan, contoh filem Inggeris kita tengok, kita boleh belajar bahasa Inggeris kita. Juga kita boleh buat pembelajaran melalui games juga sebenarnya. Boleh juga belajar macam-macam platform sebenarnya yang ada. Tapi yang agak baru ni bila mana kita belajar berdepan dengan guru tetapi secara dalam talian lah. Video sahaja tu. Dan kalau kita lihat sekarang ni ada macam-macam cara cikgu yang fikir untuk cuba buat bagi menarik minat para pelajar, bagi mereka fokus duduk dekat depan laptop tu untuk belajar dengan betul-betul. Sebab kalau biasanya kalau cikgu cakap biasa macam tu je, macam F ni cakap, sudah tentunya anak murid tersebut akan tutup off macam tu. Itu antara cabaran bagi cikgu-cikgu yang mengajar. Betul, cikgu betul dugaan untuk cikgu-cikgu dan juga yang belajar sama-samalah dugaannya. Tapi itulah kita sebenarnya nak berkongsi hari ini pasal topik kita belajar online ni kan, PDPR sekarang ni, dan ada seorang ibu yang akan bersama dengan kita ni nak kongsikan sebenarnya antara beberapa tips yang digunakannya untuk menarik minat anak-anak beliau mengajar ni. Jadi ada dalam talian sekarang ni bersama dengan kita ada Puan Nurliza Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Puan ya pagi ni ya? Alhamdulillah. Okey, Puan dah kira sekarang ni dah level
kalau dalam kategori selalunya ada amateur, beginner, Puan dah level master lah ni mengajar anak-anak online Oh, taklah. Belum sampai lagi. Mencuba dan mencuba lagi. Sebab apa kami mendapat berita bahawa Puan ni dah start mengajar ataupun biarkan anak-anak untuk belajar online sejak daripada PKP pertama lagi. So mungkin Puan boleh kongsikan bersama dengan kami pengalaman Puan. Masa dah announce PKP tu, after a week tu dah schools dah mula dah belajar online. Jadi waktu tu memang rasanya dalam tempoh yang teachers, parents dengan students masih dalam proses macam nak belajar. Jadi kita sama-sama membantu kan. Waktu tu adalah try and error lah, macam-macam. And then budak-budak pun dia orang tak biasa kan dengan online, dia orang biasa face to face. Jadi kita nak motivate lagi. Boleh. Terpaksalah nak buat macam mana kan. Pembelajaran terpaksa diteruskan. Betul. Tapi cabarannya Puan, bila pertama kali tu Puan ingat tak lagi masa mula-mula kelas pertama lah mungkin anak Puan masuk belajar online tu kan. Cabarannya tu Puan yang Puan lalui tu masa tu. Mungkin boleh kongsikan sikit. Tak jumpa Zoom lah, Webex lah, sebab memang tak biasa kan budak-budak kan. Lain sangkut-sangkut aja. Saya sendiri pun tak biasa kan. Habis macam tak boleh nak masuk, link salah lah. And then cikgu-cikgu sendiri pun tak dengar suara lah, tukar mic lah, macam-macam lah. Tapi orang kata kalau tak cuba tak tahu. Betul. Tapi sekarang dah advance sikit lah sebab saya tengok daripada headphone Puan tu pun nampak tu macam kaki game ni, main game ni, gamers punya headphone ni. Siap ada mic kat depan tu boleh bercakap tu. Okey, dah jadi macam call center dah. Betul. Setahu kita Puan juga ada bekerja sendiri, betul tak? Betul. Okey, so macam mana Puan boleh juggle dengan nak memastikan anak kita pelajarannya tidak ketinggalan, pada masa yang sama juga Puan kena menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pekerja? Sama-sama ada kat meja tu. Jadi macam saya work from home memang dah lama. Dan saya pun memang penulis sambilan. Jadi usually saya plan my time. Kalau time tengah online classes tu memang kadang-kadang tu saya just free my time je lah untuk tengok kan budak-budak ni kadang-kadang ada masalah nak masuk, kadang tak masuk. So memang always ada dekat situ. So time management tu very very important untuk pastikan diorang masuk kelas on time, tengok schedule daily, macam itulah. Salah satu lagi cabarannya sebenarnya kalau pembelajaran online ni nak menarik anak-anak tu supaya minat duduk depan komputer tu menghadap apa yang cikgu cakap tu Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan dari segi bahagian tu pula. Macam mana? Sebenarnya apa tak ada apa pun yang nak buat fun tu. Tapi seronoknya yang buatkan diorang seronok sangat tu because of dah lama sangat tak jumpa kawan kan. Jadi bila online tu ramai-ramai kan kawan. Lepas tu dekat ruangan Zoom atau Webex tu dekat tepi tu ada chat. Seronok pula dia chat dengan kawan-kawan dia kat tepi tu. Boleh berborak-borak tapi kan, menaik pula Okey, Puan Nurliza ada berapa orang anak? Dengar cerita ada 4 kan? Ya, betul, 4. Okey, jadi mungkin cabaran untuk setiap umur tu berbeza. Mungkin Puan boleh kongsikan cabarannya dan macam mana Puan mengatasi masalah untuk bagi mereka lebih fokus kepada pembelajaran yang dibuat secara alam maya ni. Sebab untuk anak-anak yang lebih muda, lebih kecil, fokus dia memang lebih pendek kan? Betul. Okey, so macam mana Puan mengatasinya? Saya lebih tekan kepada anak prasekolah saya. Last year anak saya 6 tahun. Jadi memang kritikal tahun lah kan. Sebab this year dia masuk darjah 1. Jadi memang waktu tu memang saya pastikan untuk dia at least mengira, membaca, menulis. 3 tu kena ada. Jadi selain daripada kelas dia pendek je tau, dalam 10 minit. Daily 10 minit memang cikgu dia akan buat reading, jawi ke hafazan ke apa, 1 hari sekali aja. Jadi sebagai ibu saya tengok benda tu macam okey, maknanya dalam 10 to 15 minutes tu saya kena spend untuk dia at least untuk read aloud, lepas tu buat games, buat latihan, macam itulah. Jadi macam yang lain last year anak saya yang 12 tahun tu sepatutnya UPSR tapi tak jadi kan. So kena pastikan dia masuk kelas on time. Lepas tu adalah untuk guide dia for latihan yang dia tak faham. Sebab bila cikgu dah ajar,
cikgu kadang bagi video kan. Jadi saya tengok dengan dia lah, okey apa yang tak faham. So kita bantu mana yang boleh lah sebagai ibu. Faham. Itu dari segi pendidikan digital tu Puan. Selain daripada tu mungkin kalau Puan Nurriza sendiri dekat rumah ada cara-cara nak mengajar anak-anak supaya mudah faham ataupun lebih fun. Saya tengok ada juga perkongsian Puan yang macam-macam jenis pembelajaran ada kadang-kadang dan tahap nak bersukan pun ada juga tu. Nampak? Kalau tengok susunan komputer tu sebelah-sebelah tu, itu pun mungkin bagi diorang semangat jugalah sebab adik-beradik semua lain belajar juga kan. Betul. Tapi kalau kat rumah tu Puan selain daripada apa yang guru ajar secara digital, Puan ada mengajar juga anak-anak? Ada, tapi itulah saya tekan kepada yang prasekolah tu kan, sebab untuk membaca. Jadi saya buat games, contohnya macam ni, saya buat roll and read, dan banyak yang saya ambil daripada Pinterest, daripada Google. So kena ada effort lah sebagai ibu untuk buat benda tu nampak fun daily, especially untuk budak-budak preschoolers ni. Diorang ni cepat, attention span tu pendek kan. Jadi kalau kita duk ulang benda yang sama tu, dia macam bosan. Especially yang preschooler saya ni lelaki. So lelaki lagilah pendek attention span dia. So macam saya always akan macam buat benda cepat. Buat benda cepat. Kena dah ada aksi sikit, game sikit kan. Jadi macam always kena aktif lah daily dalam 10 to 15 minutes tu kena ada. Yang games tu nak tahu, mungkin Puan boleh kongsikan beberapa jenis game yang sesuai untuk kita, orang cakap sambil bermain belajar tu. Yang Puan main tadi apa, roll and apa tu? Okey. Boleh ya, roll and read ni saya guna dadu tau. So dia ni sight words. Sight words ni is high frequency words yang memang budak preschoolers perlu belajar ataupun lebih familiarize lah kan. Jadi saya akan guna dadu tu. Lepas tu bila guna dadu tu kata dah dapat nombor 1. Jadi dia kena baca lah. Dia kena baca nombor 1, dia kena baca I. Dia kena baca I. Lepas tu ulang I. Lepas tu saya suruh dia tulis I. Jadi bila dia mendengar, dia familiar and dia boleh menulis. Lepas tu saya roll lagi. Dia dapat nombor 3. So the macam mana eja the macam tu kan. Jadi macam mana nak sebut. Macam tu lah. Betul. Interaktif lah akhirnya. Ada permainan jugalah Fiona. Okey, mungkin Puan Nurriza boleh kongsikan Instagram supaya ibu bapa yang ada di luar mungkin boleh ambil sedikit idea ataupun tanya Puan mengenai cara-cara apa yang Puan praktikkan di rumah ni. Instagram saya ialah Jaja_Zafri. Itu saja. Tak ada apa sangatlah, tapi bolehlah share sebagai ibu kan. Kalau nak berkongsi pengalaman, nak tanya kan macam mana main game tu tak tahu. Boleh tanya Puan lah nanti, Jaja_Zafri. Okey, boleh follow dekat situ. Alright, terima kasih Puan berkongsi sedikit ilmu dengan kita pagi ni Puan. Terima kasih Fiona dengan Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia maksudnya kena ada, dia kiranya two way interaction. Betul. Lah kan, kena ada games dengan anak-anak nak tarik minat kan. Dan ibu bapa pun kena ada effort lah, kena study juga untuk cari solusi macam mana nak menarik minat anak-anak untuk belajar. Baiklah, sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan anda satu video yang kami telah sediakan berkenaan dengan teknik belajar YouTube. Apakah? Ini benda baru ni nak belajar juga. Jom kita saksikan. Pertama kali Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada bulan Mac tahun lalu telah menyebabkan banyak perubahan berlaku dalam kehidupan seharian kita. Antara perubahan drastik yang berlaku adalah pembelajaran atas talian. Berkhidmat sebagai guru bahasa Inggeris selama 20 tahun, Emily Syafirah Zamrud antara tenaga pengajar yang melalui fasa perubahan ini. Saya mula mendapat idea menghasilkan video pengajaran bahasa Inggeris melalui YouTube semenjak bermulanya PKP yang pertama. Jadi the things happen was so sudden and so abrupt and nothing can be done by the teachers. Jadi I made this effort untuk menghasilkan video YouTube supaya pelajar saya dapat belajar dan sekurang-kurangnya ada sedikit ilmu yang dapat saya kongsikan ketika mereka tidak dapat ke sekolah. Jadi apa perasaan Puan bila kita mendapat tahu kita perlu mengajar menggunakan online, menggunakan teknologi seperti media sosial dan sebagainya? Pada peringkat permulaannya, apabila sekolah ditutup, para pelajar merasa seronok
kan sebabnya sekolah ditutup. Jadi siapa yang tak seronok selama 2 minggu. Tetapi kemudian PKP dilanjutkan lagi menjadi 4 minggu, sebulan, 2 bulan. Jadi perasaan ini menyebabkan mereka mula risau. Mereka tidak dapat ke sekolah. Jadi saya merasakan bahawa saya perlu melakukan sesuatu untuk keep in touch dengan my students. Otherwise, they will be just lost in the darkness. Online learning memang lebih menyeronokkan dan fleksibel. Kelebihan menggunakan teknologi adalah lebih mudah, di mana contohnya apabila saya menggunakan YouTube, mereka dapat akses at any time, any place, dan juga mereka dapat menonton video secara berulang-ulang kali. Melalui PDPR secara online ni, at any time diorang boleh lari keluar daripada bilik darjah. Bukan macam bersemuka, kalau dia lari keluar bilik darjah, cikgu boleh panggil balik masuk. Tapi kalau this time, kalau dia rasa they find it boring, membosankan, anytime dia boleh bye-bye je lah kan untuk cikgu, bye-bye the teachers. So untuk mengelakkan ini berlaku, so I make sure that I have all this environment. Let's look at the bright side of COVID-19. Dengan berlakunya pandemik ini, tanpa kita sedari, kita telah melangkah setapak ke hadapan ke arah pendigitalan dalam pendidikan. Semuanya berada di hujung jari anda. Itu dia perkongsian cikgu kita. Selangkah kita ke alam pembelajaran digital kan. Saya suka apa yang cikgu kongsikan tadi. Kita take the bright side of what happened to us. Maksudnya kita ambil apa yang telah berlaku kepada kita, ambil dari sudut positif. Macam kalau bukan sebab COVID-19 lah, kita tak akan memaksa diri untuk ke hadapan untuk belajar ataupun belajar tentang digital dengan begitu mendalam. Adaptasi lah sebenarnya. Adaptasi, kita kena adaptasi dengan benda yang baru. Tapi kita ada bawakan juga seorang cikgu yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Kalau kita tengok pencapaian dia, merata-rata satu dunia dia dah pergi dah, Fiona. Macam-macam projek dia pergi. Kalau saya tengok kat situ ada tulis Korea 2 kali. Jadi mungkin dia familiar juga dengan drama-drama Korea. Apa kata kita jemput beliau, kita tanya beliau sendiri. Okey, secara sekarang dalam talian lah. kita ada Cikgu Nur, Cikgu Helmi. Betul. Hai Cikgu Helmi. Guru Cemerlang Sains. Assalamualaikum Cikgu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Fiona dan juga Hefni di studio. Ano saya. Lupalah kita kena selamat pagi Cikgu. Cikgu okey Cikgu Thank you. Okey. Ada mahir berbahasa Korea Cikgu pergi Korea banyak kali tu? Tak boleh. Tak boleh. Alright. Kita hari ni jelah kita nak bercerita pasal PDPR lah ni kan. Antara cabaran ibu bapa dan juga guru-guru sendiri bila belajar daripada rumah nak mendidik gunakan platform digital ni kan. Tapi kiranya cikgu kiranya yang terawal jugalah nak kena adaptasi dengan kebiasaan baru ni cikgu. Dan saya cuma nak bertanya dengan cikgu sebab mungkin ada orang yang masih lagi belum tahu kan tentang apa yang ada dalam platform digital kita. Contohnya macam Cikgu Tube kan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit apa sebenarnya Cikgu Tube ni kalau orang tak tahu. Okey, boleh ni. Sebenarnya Cikgu Tube ni dia merupakan satu inisiatif daripada guru kepada guru yang disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian sumber dan teknologi pendidikan lah. Ataupun BSTP lebih dikenali. Okey. Dan tujuan dia sebenarnya pada peringkat awal kita buat inisiatif Cikgu Tube ni sebenarnya kita nak menggalakkan lebih ramai guru-guru kita untuk berkongsi dia punya ilmu, kepakaran, kemahiran dia orang untuk membantu rakan-rakan guru di seluruh Malaysia. Jadi dia punya inisiatif tu dimulakan pada tahun penghujung 2019 dan initiate oleh mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sendiri iaitu Dato' Dr. Amin Senin. Dan kebetulan lepas tu 2020 kita dilanda pandemik dan menyebabkan bila kita semua duduk kat rumah, jadi macam antara satu pendekatan yang kita boleh guna untuk membantu anak-anak Malaysia pada ketika itu sebab tak dapat pergi ke sekolah adalah melalui menghasilkan lebih ramai guru-guru yang boleh
jadi educational content creator. So daripada situlah bermulanya kita kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk masuk ke dalam platform Delima dan seterusnya digunakan sebagai bahan-bahan pembelajaran lah kat Malaysia. Itu adalah mengenai dengan Cikgu Tube. Setahu kami, Cikgu sendiri pun ada YouTube sendiri. Boleh Cikgu kongsikan tak? Betul Fiona, sebab antara kenapa saya dipilih pada peringkat awal tu untuk menjadi antara sebahagian daripada pioneer kepada inisiatif Cikgu Tube ni adalah sebab saya sendiri pun memang seorang guru yang aktif. Kalau mungkin Fiona ingat lagi, saya pernah dijemput oleh Borak Kopi Time juga tahun 2018 untuk Hari Guru, dan saya berkongsikan tentang penglibatan saya dalam media sosial lah. Dan saya bermula dengan penghasilan blog untuk pendidikan lah tahun 2012, dan kemudian saya bawa benda tu sebab saya tengok ada potensi kepada blog dan juga media sosial lain. Jadi saya mula hasilkan video, saya mula aktif ke Instagram, dan yang terkini sekali saya dah mula masuk ke TikTok yang biasanya popular dalam kalangan anak-anak muda kita. Faham. Cikgu, mungkin ada yang tengah menonton sekarang ni dari kalangan cikgu-cikgu juga nak biasakan dengan mengajar melalui video ni bukan benda yang senang tau. Sebab kadang-kadang kalau orang tak biasa nak bercakap dengan kamera, dia jadi pelik tau cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh berkongsi tips-tips ringkas dulu untuk para guru yang nak mengajar melalui video ni yang mungkin berdasarkan pengalaman cikgu. Okey, saya setuju tu sebab saya sendiri pun pada peringkat awal bila kita bukanlah artis kan, kita bukannya macam Hafni dengan Fiona yang memang biasa berdepan dengan kamera. Tetapi kita cikgu kan, jadi bila kita nak bercakap tu nanti kita rasa macam malunya aku tengok muka sendiri. Tetapi saya rasa melalui practice make perfect lah. Maksudnya daripada masa ke semasa kita cuba build up kita punya keyakinan diri, walaupun rupa macam tak berapa nak elok, tetapi tak apalah, kata sekurang-kurangnya kita tahu kata video tu akan membantu anak murid kita. So saya punya tip biasanya saya akan bercakap saja seolah-olah saya sedang berkomunikasi dengan anak murid saya. Jadi macam kita rasa relax sikit lah. Barulah keluar sisi sebenar kita tu kan. Tapi kalau ada cikgu-cikgu yang sedang menyaksikan ni rasa macam muka tak berapa elok, takutlah nak keluar kamera, jangan risau. Filter ada banyak sekarang. Betul kan? Pakai filter. Fiona ajar benda apa pakai filter pula. Tak, itu kita cari jalan untuk improve diri sendiri kan. Cikgu, nak tahu jugalah cikgu, setakat sekarang kan kita dah kiranya ni dah masuk tahun kedua kita belajar PDPR ni kan daripada rumah. Macam mana cikgu tengok keberkesanannya terhadap anak murid dan juga tenaga pengajar juga? Kalau pada peringkat awal sebenarnya masa PKP yang tahun lepas tu lah, saya rasa memang kita semua dalam keadaan yang kegelapan lah. Macam buku hara kan, sebab kita tak tahu mana model yang terbaik untuk PDPR bersama dengan anak-anak murid kita. Semua tak ada orang lagi experience benda yang sama. Jadi macam kita mencari-cari apa solusi terbaik. Dan sebenarnya bila saya tengok pada kali ini, bila kita dah masuk tahun kedua, saya rasa kita dah ada PDPR yang lebih berkualiti lah berbanding tahun lepas. Sebab kita dah tengok ramai rakan-rakan guru buat perkongsian tentang PDPR macam mana yang diorang jalankan. Jadi kita boleh ambil idea diorang sikit-sikit. Dengan webinar yang sangat banyak sekarang, saya yakin kita tahu kita dapat reach lebih ramai guru dan kita dapat reach lebih ramai maksudnya kepelbagaian setempat itulah. Maksudnya kalau guru yang di pedalaman macam mana dia mengajar, guru yang di bandar macam mana dia mengajar. Jadi pada saya secara peribadi sebenarnya untuk kali kedua ni ataupun saya selalu sebut PDPR 2.0 ni lebih berkualiti sebab ibu bapa pun dia dah tahu sebenarnya macam mana nak support anak dia untuk pembelajaran. Guru sendiri pun dia dah mula bergerak ke arah yang lebih baik, bukan saja pada aspek kuantiti tetapi juga pada kualiti PDPR itu sendiri. Cikgu, kalau kita tengok kan dekat belakang cikgu ada skrin hijau. Cikgu dalam studio. Kenapa? Cikgu dalam studio ni. Cikgu dalam studio ke? Ini antara salah satu inisiatif lah yang sekolah kita jalankan. Yang mana selepas PKP yang pertama tu kita set up satu studio green screen di sekolah sebab kita nampak ada keperluan untuk benda-benda yang macam ni. Dalam tempoh saya rasa saya jangkakan dalam 2-3 tahun ni lah. Malah ada setengah guru kita untuk pengetahuan Fiona dan juga Hafni yang ambil inisiatif untuk buat sendiri studio green screen ni di rumah dia orang. So saya rasa macam
kagumlah dengan kita punya kesungguhan guru-guru yang take it to another level kan. Maksudnya ekstra lah dalam berkhidmat untuk negara ni. Seronok lah cikgu sebenarnya kalau ada green screen belakang, anak murid kalau boring boleh letak gambar kartun kan cikgu. Cikgu biasa letak background apa cikgu? Cuba try kita buat online live ni. Saya selalu letak di angkasa lah sebab space tu kan berkaitan dengan STEM juga kan, berkaitan dengan sains. Jadi macam secara tak langsung kita boleh promote pendidikan STEM lah kepada anak murid kita. Faham. Okey cikgu, mungkin nak tahulah cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan dari segi pengalaman cikgu sekarang berdepan dengan PDPR ni, ajar anak-anak dan juga sebenarnya ibu bapa pun terlibat juga dekat rumah. Macam mana nak buka apa semua. Ada lagi masih berdepan dengan cabaran tak daripada segi nak melaksanakan PDPR tu dengan anak murid dan juga ibu bapa? Saya tengok kalau pada pandangan saya sendirilah, sebenarnya bila kita bercerita pasal PDPR ni, saya suka petik apa yang adik saya selalu cakap dengan saya. Adik saya dia bukan seorang guru tau, jadi dia bagi konteks sebagai seorang ibu bapa. Jadi dia cakap untuk kejayaan PDPR ni ada 4 perkara yang boleh mempengaruhi lah. Yang pertama adalah komitmen ibu bapa dalam membantu anak-anak. Kemudian dari segi peralatan ICT yang ada di rumah, maksudnya mak ayah sediakan gadget, sediakan internet. Yang ketiga adalah keberadaan murid itu sendiri, maksudnya memang dia bermotivasi untuk belajar. Dan satu lagi adalah usaha guru tu. Usaha guru. Jadi bila ada 4 komponen ni, ada 4 peranan ni main peranan masing-masing, saya rasa kita akan dapat PDPR yang berkualiti. Dan pada saya sendiri memang saya mengajar di sebuah sekolah kampung yang majoriti anak murid dia adalah B40. Jadi macam bila saya nak ada jalankan benda-benda macam ni, so mungkin saya terfikir dia orang ni ada gadget ke, ada internet ke, jadi benda-benda seperti data kita buatlah simple survey supaya membantu kita ada idea sebenarnya apa masalah anak murid kita yang kita boleh bantu, pilih pendekatan yang terbaik untuk dia orang. So saya rasa kena dinamik. Itu yang saya nak. Tapi bila tadi cikgu sebut 4 komponen tu kan, mungkin ada penonton kita yang tak dapat tangkap. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan Instagram cikgu kalau ada penonton ada soalan nak tanya ataupun nak usah-usah YouTube cikgu, boleh cikgu kongsikan IG. Okey, terima kasih Fiona. Sebenarnya saya punya media sosial senang saja untuk diakses. Saya menggunakan semua nama Cikgu Hailmi. So saya ada Cikgu Hailmi di Twitter, di Instagram, di Facebook, di mana lagi? TikTok. Di TikTok. Ya. Semua saya menggunakan nama Cikgu Hailmi. Nama saya lah Hailmi. Alright. Jadi boleh follow dekat situ lah. Pun boleh tanyalah kat sana. Okey cikgu, terima kasih cikgu berkongsi sedikit ilmu pagi ni dengan kita cikgu. Pembelajaran PDPR cikgu. Happy weekend cikgu. Okey, terima kasih untuk Fiona dan Havni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak inisiatif sekolah sampai buat green screen tau. Selalu kita tengok green screen dalam filem. Dalam studio. Dalam filem ada green screen, sekarang mengajar pun pakai green screen. Ada studio juga sendiri Fiona. Kita nak cakap ucapkan syabas kudos kepada cikgu-cikgu yang telah belajar begitu banyak demi mendidik anak-anak yang ada di rumah sekarang ni. Baiklah. Dengan sekarang norma ni baru, jom kebiasaan baru ni kan. Sekarang ni jom kita masuk ke segmen Jom Masuk TV bersama dengan Mami Hana. Silakan. Anda yang sedang menonton tu nak menang gelang emas, ni dia gelang emas biskut tawar dan juga loket emas. Call dulu nombor tertera sebabnya hari ni hari istimewa sempena dengan birthday CEO Mami Hana. So call WhatsApp nombor tertera, Mami nak bagi tahu caranya. Assalamualaikum, saya Hana Syadan, pengasas Mami Hana. Hari ni Mami nak kongsikan sesuatu yang istimewa pasal produk Mami Hana ni. Satu, kalau anda jadi ejen bersama Mami Hana, produk ni memang tiada saingan, mudah dijual. Yang paling best sebenarnya menyelesaikan masalah anak-anak ketagihan gadget. Berapa ramai ibu ayah ada masalah macam tu. Seronok, uniquenessnya bebas radiasi. My First Book adalah buku pertama yang mempunyai Islamic value macam solat wuduk, bacaan surah dan huruf-huruf hijaiyah. Serta Islamic Audio Device adalah produk device yang bebas radiasi. Apa
yang Mami Hana nak bagi dan kelebihan untuk anda yang join sama-sama dengan Mami Hana ni. Produk keuntungan margin tinggi, free training, free coaching, kelas weekly Zoom bernilai RM4,999. Kita bagi marketing sekali, masuk TV, billboard, radio dan yang paling best, support group, one-on-one coaching, free mentorship program bersama dengan founder sendiri. Mami sendiri akan guide sampai you berjaya. Dan sebenarnya tahun 2020 seramai 5 orang yang telah berjaya mencapai 7 angka. Hari ni sahaja package yang Mami offer ni harga asal ni RM9,000 lebih. Tapi kita tawarkan silver package RM240 sahaja ataupun gold package RM11,000 lebih. Jadi kita potong lagi, cuma harganya RM660 sahaja. Alang-alang nak beli tu baik beli dengan harga package RM240 sahaja. Harga murah, berbaloi, boleh jual balik, bermanfaat untuk bantu orang lain. Nak harga murah sikit kan? Inilah masanya dapatkan harga package silver ataupun gold bersama dengan Mami Hana. Jom, yang tengah tengok dekat rumah tu, Mami nak alu-alukan jadi ejen bersama dengan Mami Hana. Tak kisahlah student, suri rumah, suami, isteri, pekerja yang terganggu dengan ekonomi sekarang. Semua boleh jadi ejen. Yang penting kena call dan WhatsApp sekarang juga. Alright, itu dia Mami Hana. Kita nak sambung lagi lepas ni pasal pembelajaran dan pendidikan dan pelajaran dari rumah selepas ni. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Kembali selepas ni. Borak Kopi Tiam. Sangat-sangat menarik yang sekarang semua rasanya ibu bapa tengah alami, tengah lalui dan ada juga yang tengah ada masalah. Jadi sebab itulah kita kongsikan topik hari ini. Dan salah satu inisiatif sebenarnya yang kita nak kongsikan adalah pembelajaran melalui televisyen juga. Betul, iaitu menerusi Didik TV at NTV7. Okey, dan untuk itu kami sekarang ni mempunyai seorang tetamu yang cukup-cukup istimewa bersama kami di atas talian, iaitu Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembelajaran Malaysia, Dasar Kurikulum KPM Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Datin Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tetap bertugas juga di hujung minggu Datin Sri Ya. Yeah. Okey. Datin Sri, kita nak berkongsi pasal Didik TV ni kan. Mungkin Datin Sri boleh ceritakan latar belakang ataupun hasrat KPM sebenarnya untuk mengadakan slot Didik TV at NTV7 ni. Terima kasih. Jadi saya mesti bercakap bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk membantu anak-anak kita yang akan menduduki SPM yang disebut sebagai SPM 2020. Dan kalau kita lihat, selalunya peperiksaan SPM adalah kita mendudukinya pada tahun semasa. Tetapi uniknya pada tahun ini dan juga tahun lepas ialah murid tahun 2020 menduduki peperiksaan pada tahun ini bermula pada 22 Februari 2021. Jadi kalau kita lihat siaran TV yang kita telah usahakan bagi membantu anak-anak kita yang kita katakan tidak mempunyai peranti, kemudahan yang cukup, dan kita memberi akses kepada TV pendidikan ini sejak November tahun 2020. Tetapi siarannya adalah 6 jam. Jadi apabila kita melihat keperluan apabila calon SPM 2020 kembali ke sekolah pada 20 Januari hari itu, maka KPM telah menambah siarannya melalui Didik TV ini selama 3 jam menjadikan dia 9 jam. Total keseluruhan 9 jam untuk pembelajaran melalui televisyen ni, Fiona. Jadi Datin Sri selaku Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, bolehkah berkongsi bersama kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah bila dan juga di manakah rancangan ini akan bersiaran? Rancangan ini telah bersiaran sejak 25 Januari yang lalu dan ia akan diteruskan sehingga 31 Mac. Walaupun kalau kita lihat pada jadual peperiksaan, kertas akan habis pada 25 Mac, tapi kita ada lebih kurang beberapa hari untuk kita teruskan bagi memberi tips kepada calon SPM yang telah habis peperiksaan tentang laluan kerjaya dan sebagainya. Dan kita lihat rancangan ini, dia bersiaran pada Isnin hingga Jumaat
iaitu pada 3 hingga 5 petang. Tetapi Sabtu dan Ahad kita bersiaran daripada 9 hingga 12 tengah hari dan 3 hingga 5 petang. Jadi kita anggapkan bahawa Sabtu dan Ahad ini anak-anak kita yang mungkin tidak ke sekolah, kerana kita tahu pelajar-pelajar peperiksaan memang pergi ke sekolah. Jadi ini peluang mereka untuk menonton rancangan ini secara lebih khusyuk dan juga menariknya. Dan mungkin pada hari ini 6 Februari 2021 rancangan ini bersiaran secara live secara langsung. Secara live. Dan ini adalah satu cabaran juga kepada guru kita yang untuk menyampaikannya secara live, kerana kita harapkan dia lebih natural apabila mereka menyampaikan topik-topik tertentu dalam siaran ini. Dan pagi ini kalau kita lihat ialah pada 9 adalah sains kertas 1 dan kemudian disambung dengan sains kertas 2 pada 10 pagi. Okey. Tapi cabarannya sekarang nampak untuk guru-guru juga kena berdepan dengan kamera menjadi pengacara ni. Datin Sri, nak tahu Datin Sri? Dia adalah satu ruang untuk mereka meningkatkan bakat selain daripada mengajar. Macam tadi ada seorang cikgu berkongsi bahawa kita cuba ambil positive side apa yang sedang berlaku. Ini moving forward lah ke dunia serba moden kan. Kita belajar pun online sekarang Datin Sri. Tapi yang nak tahu Datin Sri, kalau mungkin program Didik TV ni rasanya ramai dah tahulah. Tapi kalau mungkin ada murid ataupun pelajar yang masih belum tahu, baru tahu hari ni terlepas pula rancangan tu, macam mana nak menyaksikan semula, nak menonton semula Datin Sri? Okey, itu adalah satu soalan yang bagus kerana kita tahu bahawa murid-murid tingkatan 5 ni mereka akan pergi ke sekolah pada pagi dan ada juga yang akan kekal kerana mereka ada kelas tambahan. Jadi kita tidak mahu mereka ketinggalan siaran-siaran yang lalu, maka kita lihat dia boleh masih ditonton melalui YouTube NTV7 Malaysia Official ataupun portal rasmi KPM sendiri iaitu di www.moa.gov.my dengan platform media sosial rasmi seperti Facebook, Instagram dan Twitter Kementerian Pendidikan. Maksudnya semua platform adalah, kalau ketinggalan, terlepas, boleh belajar semula sama-sama. Okay, mungkin Datin Sri boleh kongsikan bersama kami di sini apakah fokus ataupun bentuk pengisian yang ditampilkan dalam slot Didik TV ni? Fokus yang diberikan ialah kepada tentunya mata pelajaran peperiksaan dan kalau misalnya di sekolah kita ada mata pelajaran teras, mata pelajaran elektif dan juga mata pelajaran tambahan. Jadi fokus yang diberikan ialah kepada kandungan asas mata pelajaran ataupun kandungan penting dalam mata pelajaran tertentu dan kemudiannya ia juga dikaitkan dengan kertas-kertas peperiksaan di situ. Itu apakah gaya cara menjawab yang baik, iaitu apakah kandungan utama yang perlu disampaikan. Bolehlah saya kata dalam erti kata yang lain, tips-tips cara menjawab dengan lebih baik. Dan itu rancangan ini juga kalau kita lihat, guru-guru yang berpengalaman ini akan turut menyisipkan tentang apakah yang dikatakan kepada bentuk soalan yang mengikut aras kesukaran, kemahiran berfikiran aras tinggi yang sering disebut sebagai KUBAT dan juga mungkin menyentuh kepada contoh-contoh soalan peperiksaan SPM yang lalu. Faham Datin Sri. Tapi Datin Sri, sebenarnya cabaran juga bila mana nak menyampaikan melalui kaca televisyen ni sebenarnya. Tapi kita nak tahulah kaedah yang digunakan supaya anak didik ataupun mereka yang nak berdepan dengan SPM ni mudah faham nanti untuk slot Didik TV ni Datin Sri. Tentunya dalam kalangan guru-guru sendirilah, iaitu guru-guru yang berpengalaman dan juga ada juga ramai adalah guru-guru cemerlang dan guru-guru yang pakar yang dikatakan sebagai SIC Plus yang membantu guru dalam PDP. Dan untuk menjadikan dia lebih santai, kalau kita lihat dalam rancangan yang lepas dan juga pada hari ini ada host dalam kalangan remaja sendiri. Dan remaja ni kita lihat mereka baru mengikuti kurikulum sekolah dan lepas SPM, jadi mereka membawa pengalaman mereka semasa mereka menghadapi peperiksaan. Jadi mereka akan tanya soalan-soalan yang mana mereka alami dulu, saya rasa.
Berdasarkan pengalaman ada, kita tengok kalau ada dekat skrin tu ada Wani Carey kan sebagai pengacaranya juga kan. Mewakili student-student lah kiranya kan. Selain daripada Wani Carey, kita ada siapa lagi yang akan mengacarakan program ini? Kita lihat yang mengacaranya kan juga adalah dalam hari ini kalau kita lihat secara live, lihat kos yang didedahkan juga adalah kos dalam kalangan remaja dan saya rasa ada juga kalanya sama ada host itu seorang ataupun dua orang kerana dia ingin memeriahkan suasana dalam penyampaian guru tersebut. Supaya nampak lebih santai, senang untuk kita terima dan faham jugalah. Okey. Datin Sri, nak tahu juga Datin Sri, harapan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk slot program Didik TV ni, mungkin Datin Sri boleh kongsikan? Okey, harapannya ialah kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, murid kita berlatar belakangkan pelbagai keadaan, iaitu ada yang punya peranti, ada yang tiada. Dan kalau kita dengar sekarang pun sering dicakapkan tentang PDPR. Ya? Jadi sebenarnya PDPR itu bukanlah hanya setakat orang kata online, tetapi ada juga secara offline. Iaitu kalau mereka tidak mempunyai peranti, mereka masih boleh menggunakan pelbagai sumber seperti contohnya sekarang TV pendidikan. Dan guru juga boleh memanfaatkan TV pendidikan ini dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Dan ini saya rasa satu tarikan juga ya kerana dia tidak semestinya kita kena ada peranti dan kemudian kita kena duduk pandang guru kita secara FaceTime kan. Tetapi ini kita rasa dia lebih memberi banyak information yang kita lihat berbagai. Ya. Dan harapannya kita lihat di sini ialah kementerian ingin supaya pembelajaran murid itu berterusan agar mereka tidak terkicir dalam apa jua keadaan. Alright. Jadi sama-sama jangan terlepas Datin Sri untuk anak adik-adik kita, anak-anak kita menonton hari ini secara langsung Datin Sri. Ya, dan saya juga ingin memaklumkan bahawa kita akan mengeluarkan jadual apakah slot-slot yang akan bersiaran untuk selama seminggu dan kita akan update setiap 1 minggu. Dan pastinya kita lihat bermula pada hari ini siarannya adalah secara langsung. Okey. Nak cek jadual tu tadi tu dekat mana Datin Sri? Jadual ni boleh akses sama ada di website portal kita ataupun di mana yang saya sebutkan tadi, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Di semua platform Datin Sri. Terima kasih Datin Sri berkongsi pagi ni dengan kita. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia. Kalau tak ada gadget, bukan satu halangan untuk anak-anak kita terus untuk belajar. Especially untuk mereka yang nak berdepan dengan SPM, kena lebih perhatian. Okey, kita nak bagi ruang lagi untuk JMTV kita. Apa yang nak dikongsikan tu, silakan. Jom. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang menonton. Saya Wan Ashikin selaku pengasas kepada Biscochis Official HQ. Kepakaran saya adalah membantu wanita hantu dessert premium menghilangkan stres dan craving yang teruk yang boleh menyebabkan masalah kemurungan dan juga keretakan rumah tangga dengan setiap suapan Biscochis Premium Ice Cream Cake. So, mesti anda nak tahu apa itu Biscochis. So, pagi ni saya akan kongsikan kepada anda. Biscochis ni adalah Premium Ice Cream Cake yang datangnya resepi ni daripada Eropah. So macam mana saya dapat idea untuk buat resepi ni adalah hasil daripada minat yang sangat mendalam terhadap dessert yang menyebabkan saya sertai banyak resepi-resepi premium punya classes, dan yang terbaru adalah saya join the Cordon Bleu Workshop untuk belajar macam mana skill dan juga teknik pembuatan dessert, dan saya juga berguru dengan Dominic Enzel, merupakan chef pastry terbaik dunia. So, apa pula keunikan Biscochis ataupun kelainan premium ice cream cake kami? So, Biscochis ni adalah dessert yang tidak terlampau manis, tidak muak dan menggunakan bahan-bahan premium sebagai bahan utama dalam proses pembuatan Biscochis. Dan yang specialnya pada bulan ini adalah kami ada keluarkan satu flavor baru iaitu Peach and Passion. So, ini adalah flavor limited edition kami yang dibawakan khas kepada mereka yang penggemar rasa-rasa masa-masa manis-manis, rasa ala-ala yogurt, dan tempohnya hanya limited pada musim
Cuti Raya Cina ini sahaja bermula 1 Februari hingga 15 Mac 2021 sahaja. So, macam mana anda nak dapatkan diskon cheese untuk order ataupun join sebagai ejen kami? Senang je. Boleh WhatsApp kami di nombor telefon tertera. Cepat, dapatkan diskon cheese sekarang. Nikmat dalam setiap suapan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Terus rasa lapar pula pagi-pagi tengok tu kan. Oh, sedap betul kek tu biskut aiskrim tu Okey, tapi inilah kita nak kongsikan juga satu lagi berkenaan dengan Lactogrow ni daripada sebahagian inisiatif Nestle Lactogrow sebagai jenama Grow Happy agar tips dan aktiviti mudah ini dapat menceriakan anda sekeluarga. Tip inspirasi Grow Happy #20 hadiah kotak kesayangan. Papa dan Mama bolehlah hadiahkan satu kotak kepada si manja, kemudian jelaskan yang mereka boleh menyimpan barang kesayangan di dalamnya dan si manja kena jaga kotak ini sebaik mungkin untuk ajar mereka lebih bertanggungjawab. Si manja lebih bijak dan fokus bila dia ceria. Berikanlah mereka Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa supaya dia fokus. Alright. Okey, kita nak teruskan lagi ni bersama dengan seorang guru lagi dah ada dalam talian bersama dengan kita. Seorang guru. Jadi guru lain pula. Guru lain pula. Kita nak bercakap tentang ejen agrotech. Nak fahamkan apa benda sebenarnya ejen agrotech ni. Jadi bersama dengan kita ni atas talian kita ada Cikgu Isay. Cikgu Isay. Assalamualaikum Cikgu. Ya, anak murid sihat ke? Sihat sih. Nampak kerusi game Banyak main game ni isi kat rumah Dekat rumah je lah sekarang ni. Tambah-tambah musim-musim PKP ni kan. Tapi tak apa. Walaupun PKP di rumah, stay at home. Bermula hari ni, 6 hari bulan. Jangan lupa tengok ejen Agrotech pukul 7.30 sampai 8 malam. Itu nak fahamkan sebenarnya tu apa sebenarnya objektif ejen Agrotech ni? Good question. Very good question. Kita nak soalan ni. Dah bagi dah. Ingat nak jawab je. Ejen Agrotech sebuah program realiti pertama untuk mencari petani-petani moden. Ataupun future farmer untuk negara kita. Sebab kalau kita tengok sekarang ni mungkin kurang terdedah kepada orang muda bahawasanya industri pertanian ni bagus untuk menjana ekonomi baik diri sendiri dan juga negara. Dekat mana nak tengok, dekat mana nak belajar? Ejen Agrotech lah tempatnya. So kita ada beberapa peserta yang terpilih untuk menyertai program ni. So hari ni bermulalah pukul 7.30 malam nanti. Isay, kenapa rancangan ni sekarang ni dia relevan kepada situasi negara dan juga ekonomi kita? Boleh si terangkan? Bagus. Sebab kalau kita tengok sekarang ni kan, dalam keadaan sekarang ni ramai orang yang hilang kerja dan ramai orang yang macam murung duduk rumah macam mana nak cari kerja. Padahal belakang rumah ada tanah sendiri kan. Mak ayah ada ruang yang bagus untuk kita bercucuk tanam. Walhal kalau kita usahakan betul tanah tu boleh menjana ekonomi yang sangat bagus. Tambah-tambah dalam dunia sekarang ni kalau kita guna sikit teknologi asyuk senang je. Yang penting kena ada daya usaha je untuk kerjakan tanah-tanah yang dah sedia ada dalam dunia ni lah kan. Kena keluar tenaga sikit lah. Macam Hafni tu. Cuba belajar sikit macam pertanian tu. Tengah cari tanah Tengah cari tanah. Tapi kenapa buat program ni dalam bentuk hiburan ataupun TV reality Okey, saya ambil contoh paling mudah rancangan yang saya suka tengok Borak Kopitiam. Borak Kopitiam ni mesej-mesej dia berat. Tapi disampaikan dengan cara yang cukup tenang, cukup hiburan yang penuh dengan host-host sangat bagus macam anda berdua. So rancangan ni berjaya. Tambah 10 minit kita berborak dengan Isay sebab dia ni budi kita. Macam tu juga kalau kita nak menyampaikan mesej-mesej yang besar ni, cuba kita selitkan sedikit elemen-elemen hiburan, lucu, kelakar. Lagi senang untuk kita sampaikan mesej tu kepada penonton-penonton di rumah. Faham, itulah. Dalam ejen Agrotech ni ada namanya seorang tu, nama dia Pak Jen Pak Jen tu apa tugasnya dan siapa dia?
Pak Jin ni besar, tugas dia memang besar. Pak Jin tu ialah saya sendirilah pengacara untuk program ni. Pak Jin tu adalah Pak Cik Ejen. Kononnya lah. Pak Cik Ejen ni merupakan orang tengah yang menyampaikan task atau cabaran kepada peserta-peserta yang mendapat tugas daripada Ejen X. Ejen X setiap minggu akan bagikan task kepada Pak Jin untuk bagi kepada peserta-peserta Ejen Agrotech. Sebab 6 peserta 6 peserta Pak Jen? Ya. Okey, mungkin Pak Jen boleh kongsikanlah dan panggil nama Pak Jen dah. Kriteria peserta yang dicari tu macam mana agaknya? Okey, kriteria-kriteria antaranya golongan muda. Memang muda lah, kita target muda kan. Umur lebih kurang dalam 18 sampai ke 30 tahun. Lepas tu mereka berenam ni harus ada minat, bakat, lepas tu potensi dalam bidang pertanian. Dan mereka ni akan diberi pendedahan tentang keusahawanan dan juga teknologi dalam industri pertanian. Banyak tau uji bakat yang kita terima. Lebih kurang dalam 200 video. Tapi dalam 200 ni, pupang, kita pilih 6 yang dapat. Alhamdulillah. Dan adalah cabaran-cabaran yang akan dilaluinya tu Pak Jen Ya. Memang cabaran-cabaran pula memang baiklah. Contohnya macam kita buat cabaran bentuk fizikal, mental. Lepas tu kita bagi cabaran teknologi. Contohnya macam penggunaan drone, robotik dalam pertanian. Macam ni. Ada. Kalau orang macam Hafni mesti ingat drone ni untuk ambil shot lawa dari atas. Sebenarnya drone ni bagus untuk membaja. Hafni kena tahu ni. Kita nak kena belajar tu Pak Jen. Kita tak ada masuk dalam peserta. Macam mana? Okey, last mungkin ada mesej nak dikongsikan berkenaan dengan Ejen Agrotech ni kepada penonton kita ni. Apa dia? Sorry. Mesej yang nak dikongsikan. Okey, mesej dia saya rasa sangat sesuai kalau sesiapa yang ada di rumah sekarang ingin mencari program untuk dilihat. Kebetulan hari ini bermulanya Ejen Agrotech, sama-sama kita saksikan Ejen Agrotech ni. Banyak mesej-mesej kita nak sampaikan, contohnya macam mana kita sebagai orang muda untuk mencuba bidang yang baru. Tambah-tambah kalau kita tengok industri pertanian ni semakin mendapat tempat di mata dunia. So di Malaysia sendiri pun banyak ada produk-produk tempatan ataupun orang cakap hasil-hasil daripada Malaysia untuk kita kerjakan sampai mendapat tempat di negara-negara luar. So jom jadi Ejen Agrotech bersama dengan Pak Jen pada hari ini. Sangat menarik. Okey, terima kasih Pak Jen. Thank you. Ya. Terima kasih Pak Jen. Assalamualaikum. Senang kita kalau bertanya dengan isi ni sebenarnya tau Fiona. Dia jawab je semua kan. Kita tanya satu soalan je, habis dah ada cerita semua Fiona. Okey, baiklah, kami akan berehat sebentar, kembali dengan lebih banyak perkongsian. Kembali lagi dalam Borak Berbincang. Sebenarnya dalam fasa kita ber-PKP ni, benda paling penting juga kita kena belajar dalam dari segi macam mana nak simpan duit ni Fiona. Betul. Kalau nak tanya Fiona dengan Hafni, kita tak boleh nak bagi jawapan yang tepat. Sebab saya selalu shopping online. Duit tak sempat nak simpan. Okey, sebab itulah kita ada seorang tetamu yang tepat sekali yang boleh jawab soalan anda, iaitu kita ada Puan Suraya Zainuddin selaku penulis blog kewangan peribadi ringgit.com. Hello, hai, selamat pagi Puan. Hello, selamat pagi semua. Apa khabar? Baik, Puan. Kita nak belajar ni, Puan, sama-sama ni menyimpan duit musim-musim PKP ni kan. Jadi, mungkin kita boleh terus kepada soalan kita, Puan. Boleh kongsikan tips untuk anak-anak muda ni merancang kewangan mereka dalam berdepan dengan fasa PKP ataupun COVID-19 ni. Boleh. Jadi sebenarnya tips kewangan ada banyak. Lagi-lagi anak muda sekarang ni semuanya celik IT sebenarnya. Semua tahu macam mana cara nak dapat informasi. Jadi sini saya tak nak cakap benda-benda basic yang mereka dah tahu. Cara kepentingan untuk simpan duit tu, jangan boros. Itu semua dah tahu. Jadi sini saya nak kongsi selain daripada itu, 2 tips kewangan khusus untuk anak muda. Yang pertama sekali, saya tahu ramai anak muda sekarang gaji rendah. Yang ini bukan saya yang cakap. Yang ini bank negara, banyak institusi lain yang cakap. Jadi kita memang tak ada sangat pilihan. Nak tak nak, sementara pihak berkuasa ambil masa bertahun-tahun dia buat dia punya debate semuanya untuk naikkan gaji minima sebagainya lah kan. Jadi kita sendiri kena fikir macam mana cara untuk dapatkan pendapatan lebih. Sama ada cara melalui kerja tetap ke, kerja sambilan ke, macam mana pun
kalau gaji kita rendah, kita sendiri kena kita kena fikirkan cara tinggikan pendapatan. Baru semalam 2 hari lepas ada orang kontak dengan saya, dia kata, Suraya, alhamdulillah saya dapat kerja dengan syarikat daripada luar negara, dia bayar saya duit sana, bila sampai terima Malaysia dapat duit dia, bila tukar dapat lebih sikit. Jadi alhamdulillah untuk dia. Banyak cara sekarang ni daripada online ataupun dalam Malaysia sendiri. Yang kedua, saya nak beritahu anak muda ialah nafsu membeli tu memang sentiasa ada. So bila orang kata jangan boros, dia macam selalu salahkan diri kita tahu. Macam alah kenapa tak kita tak dapat simpan duit. Jadi sebenarnya nafsu untuk membeli tu orang yang buat, syarikat-syarikat yang buat, banyak dia punya cara. Dia buat kolaborasi dengan influencer yang kita suka lah. Jadi kita ada mood membeli tu datang. Dia buat kupon, dia buat voucher, dia buat sale tiap-tiap bulan. Dia buat buka email dia ada, buka media sosial dia ada. Jadi salah satu cara untuk kurangkan nafsu ni ialah kita tutup notifikasi semua platform ni, kita unfollow semua orang yang buat kita rasa nak membeli. Kalau boleh kita kurangkan bergaul dengan rakan-rakan yang hobi suka membeli, insya-Allah makin kurang nampak, makin kurang godaan, makin kurang godaan, kita lebih banyak simpanan kita. Macam sekarang ni kan mungkin ada ramai pemuda-pemuda, anak-anak muda yang cuba untuk start satu bisnes demi kelangsungan hidup. Macam mana pendapat puan? Adakah ini masa yang sesuai? Pada saya, bila-bila masa pun ialah masa yang sesuai. Tapi sini saya nak tambah sikit. Nombor satu ialah berniaga tak semestinya memerlukan modal yang banyak. Kalau nak buat dropshipping pun boleh, nak jual barang orang lain pun boleh, jual servis pun boleh. Semua ni cara dia modal sikit. Lagipun kalau modal tak banyak, kurangkan, jangan ambil benda-benda yang lebihkan kapital. Lagi-lagi kalau orang tu suruh ambil kad kredit ke apa ke supaya dapat kapital untuk modal dia. Jangan ambil benda-benda macam ni. Yang kedua, berniaga juga boleh macam kalau kita tengok diri kita macam produk. Jadi contoh saya cakap tadi ialah macam kalau kita jual servis, betul? Jadi kita jual diri kita, kita punya kebolehan. Ialah satu lagi cara ialah macam mana kita nak pasarkan diri kita supaya kita boleh naik jawatan, supaya kita berdapat kerja yang bergaji lebih tinggi. Jadi macam ini kita pemikiran berniaga ni maksudnya kita cuba benda-benda baru tanpa kita tunggu. Jadi kalau saya nak cakap macam ibarat macam joran sikit lah kalau memancing kan. Kalau ada satu dia joran memancing, mungkin dapat ikan, mungkin tak. Tapi kalau kita cuba banyak kali, kalau kita ada 100 joran kan, insya-Allah paling-paling pun 1 ikan, 2 ikan macam peluang tu insya-Allah akan dapat. Tapi itulah puan, sebenarnya sekarang ni kalau walaupun orang mungkin katanya modal tak apa besar, tapi dapat keluar Aisina, seronoknya ada duit banyak-banyak untuk Aisina, boleh buat berniaga ataupun sebagainya. Jadi apa nasihat puan sendiri untuk mereka yang buat pengeluaran Aisina ni puan? Kalau nak seelok-eloknya lah, kalau dua situasi yang sesuai untuk pakai duit Aisina. Kalau kesihatan kita terjejas ataupun kalau keselamatan kita terjejas. Kalau dua ni memang betul-betul lah, okey, bawa keluar memang tak siapa orang marah. Betul tak? Tapi kalau tak ada keperluan terdesak, kalau boleh janganlah keluarkan. Sebab itu duit tu untuk hari tua kita. Itu memang dah tahu. Tapi apa yang saya banyak dengar ialah orang banyak dia keluarkan duit sebab dia ikut kawan-kawan dia suruh ataupun kawan-kawan dia buat, jadi dia pun join sekali. Ataupun maybe mak ayah dia cakap, okey keluarkanlah, senang sikit, boleh buat ini, boleh buat itu. Jadi saya pun faham juga macam nak cakap tak pada ibu bapa sendiri itu memang susah. Jadi kalau terpaksa lah keluarkan, kalau boleh gunakan sebaik mungkin. Ini semua orang dah tahu. Yang paling penting kalau boleh lah, jangan belanjakan untuk barang yang susut nilai. Maksudnya barang tu lepas beli je dah tak ada nilai. Jadi kalau in case lah, kalau apa-apa jadilah, nauzubillah kan, kalau apa-apa jadi, kalau nak jual balik benda tu, kalau apa-apa jadi nak pakai duit kan, duit Sina dah tak ada dah, nak pakai duit dah tak dapat nak jual apa-apa. Jadi paling-paling pun kalau ada beli barang yang ada masih ada lagi nilai, masih boleh jual lagi. Tapi kalau tak ada rezeki, kalau dah nak minta tolong siapa dah masalah tu dah lagi teruk daripada sebelumnya. Okey. Mungkin kalau kita keluarkan Aisina untuk buat benda yang tak berfaedah, tak disarankan. Apa kata kalau keluarkan Aisina untuk pelaburan? Pendapat puan macam mana? Ya, ini baru aja kajian keluar 2-3 hari lepas. Dia kata lebih kurang lah ya.
satu daripada 3 orang daripada kategori B40, M40 keluarkan dan satu daripada 2 orang daripada kategori T20 keluarkan untuk beli saham dan beli emas. So ramai jugalah yang keluarkan untuk pelaburan. Pada saya tak salah, tapi dekat sini lagi 2 benda. Satu, siapa guru dia? Kalau guru tu berguru daripada Bursa Malaysia ke, daripada pakar-pakar yang berlesen, okey, boleh faham kan? Sebab pelaburan tu benda yang bagus. Lagi bagus melabur daripada beli benda-benda yang susut nilai macam saya cakap tadi. Tetapi kalau berguru dengan sesiapa yang jumpa dekat Instagram ke ataupun kawan-kawan cakap beli ni nanti confirm naik, itu masalah sikit lah. Yang kedua yang saya risaunya ialah kalau kategori T20, kebanyakan mereka mungkin gaji lebih tinggi. Jadi kalau duit Aisina tu kalau dia habis lebur, pelaburan macam turun balik. Macam sekarang ni emas kan baru-baru ni turun kan. Jadi kalau dia turun balik, pada dia tak apa. Saya boleh gaji boleh masuk lagi. Boleh, tak apa, boleh lagi. Yang saya risau sikit yang kategori B40, M40 ni. Sebab kalau duit tu lebur, nak dapat duit tu dekat mana lagi? So itu saya risau sikit. Jadi ini lebih kepada kalau dia pakai duit yang selebihnya daripada duit simpanan, tak apa. Tapi kalau dia pakai duit simpanan, duit untuk pakai bulan depan, untuk bayar bil, untuk bayar sewa rumah, habis sikit lah. Dia kena orang cakap kalau boleh kena tengok kesesuaian dengan diri sendirilah Puan. Terima kasih Puan berkongsi tips kewangan dengan kita pagi ni Puan. Happy weekend. Terima kasih. Thank you. Alright. Terima kasih semua. Okey, banyak kita belajar tu. Kita ada satu lagi kita nak kongsikan pasal PDPR juga. Guru TikTok kita. Apa yang dikongsikan, jom kita tengok. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ulang kaji lagi dengan Cikgu Ida malam ni untuk subjek sejarah. Pembelajaran norma baharu semestinya memberi cabaran buat seorang guru. Berpengalaman mengajar hampir 14 tahun, guru yang mengajar subjek sejarah untuk calon SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin Kangar Perlis ini atau lebih dikenal Cikgu Ida tampil dengan idea teknik pengajaran menggunakan aplikasi TikTok. Sebenarnya TikTok ni satu aplikasi yang ringan dan santai. Bila cikgu tengok balik dengan remaja sekarang, TikTok ni adalah makanan. Anak murid cikgu ada belajar dengan cikgu dekat rumah. Dalam tempoh waktu sempang tu, mesti view TikTok. Jadi waktu tu cikgu ambil kesempatan, cikgu tanya, best sangat ke TikTok ni? Jadi anak murid cikgu kata, seronok cikgu. Sebenarnya apa lagi yang seronok? Cikgu kalau dalam ni pun banyak lagu-lagu yang best. Lepas tu bila cikgu fikir, apa kata cikgu guna TikTok untuk ajar hampa sejarah? Ui cikgu, kalau cikgu boleh buat memang best lah. Sebab ada juga video-video cikgu-cikgu lain ngajar apa semua. Tapi kalau sejarah ni jarang kami tengok ada yang cikgu buat. So cikgu rasa cikgu kena buat TikTok ni untuk education. Jadi cikgu memilih TikTok supaya anak murid cikgu tekan je cikgu punya account, dia orang akan belajar sejarah. Itu cikgu punya objektif utama. Macam mana cikgu boleh ambil inisiatif ni? Kenapa? Sebab subjek sejarah ni bosan ke? Inisiatif cikgu dapat, anak murid cikgu ni sentiasa tanya, cikgu ada latihan tak? Ada. Cikgu kalau boleh tak payah dah lah latihan dalam bentuk quizzes ke apa. Kadang-kadang kami naklah benda yang berlainan. Cikgu kata, okey, cikgu akan hantar video dalam bentuk TikTok. Dalam TikTok tu cikgu akan bagi tugasan. Cikgu hasilkan video yang ada soalan, yang ada jawapan sekali. Kadang-kadang cikgu gantikan juga dengan diri cikgu sendiri. Untuk cikgu bercakap di depan video supaya sekali-sekala dia orang akan diselitkan dengan muka cikgu. Jadi kalau nak kata mata pelajaran sejarah tu boring dan cikgu gunakan TikTok, tak juga. Sebab ada juga guru-guru yang lain menggunakan TikTok untuk sampaikan isi pengajaran. Sebenarnya kan apa yang menarik tentang pembelajaran melalui TikTok? Menarik ni terlalu subjektif. Lain orang, lain penerimaan dia. Keunikan untuk video-video cikgu tu antaranya ialah cikgu menggunakan diri sendiri. Tetapi cikgu selitkan juga dengan gambar-gambar pemandangan, lagu-lagu yang bersesuaian supaya anak murid ni sentiasa fresh. Nak hasilkan satu-satu video TikTok tu bukannya satu benda yang mudah. Contohnya kalau malam lah, cikgu akan berjaga jugalah. Satu hari at least 2 video cikgu akan post. Menarik tak menariknya tu bergantung kepada kekerapan kita lah. Sentiasa kerap post dan kita sentiasa bagi murid-murid kita biasa dengan post-post kita. Makanya macam mereka tertunggu-tunggu video cikgu yang seterusnya untuk belajar. Saya rasa kan macam tahun ni lah mula mencabar tugas sebagai seorang guru. Sebab betul pengorbanannya terlalu besar. Macam mana pun dia tak kena mengajar pelajar-pelajar dia. Mungkin harapan cikgu lah dengan adanya TikTok dapat lagi memudahkan pelajar ke, dapat menyampaikan ilmu dengan mudah. Cikgu dah mewakili harapan-harapan cikgu lain juga di luar sana supaya dengan apa sahaja aplikasi yang ada pada waktu
sekarang ni gunakan arah yang berfaedah dan bermanfaat. Kita yang buat keputusan, makanya keputusan itu ke arah baik ataupun ke arah buruk hanya diri kita sendiri yang tentukan. Penjelasan yang sangat faham bagi saya anak murid ni pelajar ni. Oh, cikgu terharu. Jadi terima kasih Cikgu Ida. Terima kasih banyak-banyak Syikin. Okey, terima kasih kepada Borak Kopitiam. Ceria betul cikgu tu Kan? Betul lah sporting cikgu. Okey. Kita nak berbalik kepada kita punya PDPR ni kan, satu inisiatif yang kita ada program Didik TV dan kita sekarang ni nak bawakan pengacaranya pula lah. Nak bertanya pengalaman pengacaranya juga yang baru-baru ni beberapa tahun lepas baru selesai je exam. Kita ada Wani Khairi ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oi, dah nampak macam cikgu dah Wani Khairi sekarang Bukan jadi cikgu, kita hanya mengendalikan program sahaja. Okey. Wani, mungkin kita nak tanya Wani sikitlah pengalaman mengacarakan program Didik TV ni dan juga bagi tahu kita siapa lagi pengacara lain yang akan bersama dengan Wani. Okey, baik. Untuk Road to Success, selain daripada Wani, kita ada Afiq Syazwan, kita ada Sisi Iman dan juga Akmal Nazri. Jadi total ada 4 host. Jadi macam Wani sendiri sebagai pengacara tu, kiranya Wani ni macam wakil pelajar lah, nak tanya soalan ke macam mana? Konsep dia sebenarnya akan ada 2 host pada satu subjek. Lepas tu kita akan mewakili pelajar-pelajar untuk tanya soalan yang mereka ada keraguan. Tapi kita sendiri pun untuk yang baru ini yang akan live di NTV7 pada hari ini, kita akan panggil pelajar-pelajar cikgu tu sendiri untuk bertanyakan soalan kepada cikgu mereka. Satu konsep yang sangat-sangat menarik di mana Wani sendiri merupakan pelajar yang dah mengalami dah lalui lah zaman tu exam tu kan. Sekarang ni jadi pengacara untuk program pendidikan pula. Boleh Wani kongsikan tak pengalaman tu macam mananya? Pengalaman semestinya ini merupakan first education program yang Wani host. So Wani agak rasa nervous juga kerana walaupun Wani sudah meninggalkan sekolah 4 tahun yang lalu, but still segala knowledge itu fresh dalam minda Wani. Boleh kata it's advantage untuk Wani host program ni kerana Wani masih tahu apa orang kata silibus yang digunakan. Jadi Wani boleh at least Wani tahu ini jawapan dia. Wani still boleh menjawab segala persoalan yang cikgu tanya. Hebat Itu Wani. kemudahan bagi Wani jugalah. Masih lagi fresh di minda. Kalau kita hari ni belajar, esok bye-bye dah. Teringat. Ya betul. Sebenarnya Wani buat program ni, boleh kata kalau nak suruh Wani duduk SPM balik, rasanya bukan Wani je, host lain pun boleh kot. Sebab setiap hari kita dimasukkan input baru daripada cikgu-cikgu yang dijemput. Kalau masa SPM tu soalan yang kena tinggal lah, time ni dah belajar boleh jawab balik lah Wani. Wani, sekarang ni tengah live So, apa dia Kak? Yang ini gambaran yang kita tunjukkan kepada penonton ni sekarang ni tengah live ke macam mana? Gambar maksudnya saya. Ni dia sekarang dalam visual dia tak nampak. Oh, kita tengah Wani live tak juga nampak. sekarang ni Okey. untuk sesi pembelajaran untuk Didik TV untuk apa ni, tapi bersama dengan host lain lah. Nampak kat situ siapa? Sisi tu Sisi Iman kat situ. Betul. Sekarang ini kalau mungkin penonton nampak mereka sedang live di NTV7 tapi kita mulakan dengan host pertamalah untuk sesi live ni iaitu Sisi Iman. Dia ada bagi subjek-subjek ke pengacara ni handle subjek apa ke campur-campur je Wani? Dia akan bagi dan dia akan mengikut apa orang kata kesenangan pengacara juga. Kalau pengacara tu macam masih ingat tak silibus ni? Kalau pengacara macam saya ingat, mereka akan bagi kelebihan kepada mereka lah supaya orang kata dapatlah sama-sama belajar iaitu benda yang mereka dah pernah buat di sekolah dulu. Faham. Satu kelebihan Didik TV kalau Wani boleh kongsikan berdasarkan pengalaman sekarang. Okey, baik. Kelebihan Didik TV semestinya dia merupakan satu interaktif TV untuk education program dan Wani sangat suka dengan program ini dan saya suka mengendalikan program ini kerana walaupun program dia 1 jam tapi Wani boleh kata dalam 1 jam itu segala input yang diberikan oleh cikgu memang sangat lain kerana cikgu sendiri ada teknik yang berbeza. Setiap cikgu yang datang, setiap teknik yang berbeza dan Wani sendiri tengok di studio pun senang faham. Apatah lagi pelajar di rumah, insya-Allah mereka boleh jawab SPM dengan baiklah. Okey, so sekarang ni Wani selain daripada mengacara, apa lagi perkembangan terkini Wani?
Perkembangan terkini, Wani baru je habis syuting untuk drama TV3 Melastik ke Hatimu. Dan sekarang pun tengah dimainkan lagi di TV. Dan selain hosting, Wani sekarang memang busy dengan baking. Lepas tu tengah Wani bake cake, brownies. Boleh cuba nanti. Tapi tu kena bagi tahu biar jelas yang syuting tadi tu sebelum fasa PKP kan. Dah keluar kat TV. Ya, betul. Alright. Syuting itu tahun lepas dan sekarang ini Wani tengah semester break. InsyaAllah nanti bulan 3 Wani baru masuk semester balik lah. Alright. Okey, terima kasih Wani. Thank you Wani. Good luck Alright, untuk thank you Didik so TV. much. Okey, nampak tak cabaran dia bukan sahaja kepada guru tetapi pada pengacara sendiri pun kena study juga, study betul-betul. Betul. Kan? Sebab itulah ni pengacara yang ada untuk Didik TV ni yang lepas kiranya baru beberapa tahun lepas SPM jadi diorang tak terlupa lagi. Kalau tanya kita memang tak ingat apa dah. Saya dulu admit yang jambatan tu pun tak dapat selesaikan lagi sampai sekarang ni. Jambatan tu ya betul. Bagi anda semua yang ada di rumah kalau rasa macam rasa nak give up lah, tak boleh lah nak ajak anak, jangan. Sebab apa sekarang ni ada macam-macam benda yang kita yang telah sediakan untuk membantu anda dari segi nak bantu anda belajar dan juga anda sendiri boleh pergi ke laman Sesawang untuk cari apakah benda-benda menarik yang boleh dibuat sendiri supaya minat anak anda untuk belajar tu anda boleh tarik mereka untuk belajar dengan lebih senang. Kita dalam fasa satu fasa lah. Kalau dari segi pembelajaran tu kita dalam fasa adaptasi kepada pembelajaran yang lebih moden sekarang ni. Okey. Kita dah sampai ke penghujungnya untuk hari ini. Besok Borak Kopitiam akan bersiaran pukul 8 sampai 9.30 dengan topik yang berbeza pula. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.